Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saudara-saudara dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali insya-Allah mari kita sama-sama memulakan pagi ini insya-Allah dengan mengangkatkan setinggi-tinggi syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk meneruskan lagi perjalanan kehidupan kita ini melalui setiap liku-liku kehidupan yang kita tempuhi daripada mulanya kita menjejakkan diri kita, kan? Mulanya kita dizahirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita terus menerus berada dalam perjalanan, kan? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, sehinggalah akhirnya kita kembali kepada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk setiap insan di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, perjalanan inilah untuk bertemu dengan menuju kepada destinasi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang menjadi penunjuk, penerang, cahaya Al-Quran Al-Karim, yang bersama-sama dengan cahaya inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan barang siapa yang terus-menerus berpegang kepada cahaya ini dalam perjalanannya menuju kepada destinasi ini, maka dia tidak akan sesat. Dan cahaya ini dia akan menghasilkan kesan yang maksimumnya apabila dia bertemu dengan pelita yang berada di dalam diri manusia, iaitu hati manusia sendiri, kan? Apabila pelita ini digilap, kan? Cahayanya dijadikan sebaik-baik cahaya terang, maka dia akan menyuluh kehidupan manusia dengan panduan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran Al-Karim untuk perjalanan kita menuju kepada destinasi kita dengan selamat. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita telah semalam kita telah menamatkan perbicaraan surah Al-Mutaffifin. Pagi ini insya-Allah kita akan melihat, kan, surah yang menjadi kembar kepada surah Al-Mutaffifin, surah Al-Insyiqaq, kan?
yang tema dia hampir sama dengan kembar ni, surah Al-Mutaffifin ni. Surah Al-Insyiqaq ni membahaskan seterusnya apa yang dimulakan di dalam surah Al-Mutaffifin ini. Surah Al-Mutaffifin, tema khususnya kita kata adalah menceritakan tentang manusia yang dua kumpulan manusia, Al-Abrar dan Al-Fujjar, yang akan berhadapan dengan nasib yang berbeza di antara mereka. Walaupun satu kumpulan di dunia ini, kebanyakan dari masa, satu kumpulan ini di Al-Fujjar ini diwarnai dengan sifat-sifat bongkak dan kesombongan, kelalaian. Bila kita membaca ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala bayang tentang mereka ni, maka biasanya kita melihat ataupun mereka akan di latar belakang oleh Al-Quran dengan menjelaskan sifat mereka yang penuh dengan kebongkakan dan kesombongan ini, dan dengan sifat inilah ditunjukkan kepada kumpulan yang kedua, kumpulan yang beriman, Al-Abrar, yang mengambil ingat terhadap peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup di dalam keadaan yang terbaik, yang sederhana, dalam makna hidup mereka, tujuan hidup mereka, tidak terpengaruh dengan tarikan-tarikan dunia. Maka mereka ini biasanya dalam bentuk pertemuan atau pertemuan ini, Al-Fujjar ini akan banyak ayat-ayat yang menceritakan mereka ini akan mengecil, merendah-rendahkan kumpulan yang beriman ini. Dalam surah Al-Mutaffifin kita disebut oleh dijelaskan dengan gambaran bahawa mereka ini selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ini tidak akan berakhir, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menukar keadaan ini di akhirat nanti, iaitu orang-orang yang beriman akan mentertawakan mereka-mereka yang menunjukkan sikap bongkak dan sombong terhadap mereka, terhadap orang mukmin ini di dunia dulu. Dan orang yang beriman, giliran orang beriman akan mentertawakan mereka di akhirat nanti, sambil duduk di dalam suasana penuh kenikmatan, suasana yang dibayangkan kepada oleh orang-orang yang fujar ini di dunia. Maka merasakan mereka duduk dalam penuh keselesaan, kenikmatan, sambil melihat orang-orang yang beriman dan mentertawakan mereka kerana kesusahan hidup di atas dunia ini dan jalan yang mereka pilih untuk sederhana di dalam kehidupan di dunia ini, tidak terbawa-bawa ataupun zuhud, istilah yang bisa kita gunakan, yang digunakan oleh Al-Quran, zuhud dengan dunia ini dalam hadis Rasulullah adalah sifat ataupun petanda yang biasanya mewarnai gambaran orang-orang yang beriman. Sedangkan di satu sifat bongkak, sombong, berpoya-poya ataupun berlengah-lengah dengan hidup di dunia ini, ataupun tenggelam dalam keinginan dan juga ketamakan untuk menambah lagi apa yang ada pada mereka di dunia ini, sehinggalah akhirnya mereka kembali kepada Allah SWT dalam keadaan yang lalai dan tenggelam sebegini, kan. Jadi gambaran itu ditukar di akhirat nanti, dan Allah SWT menggambar orang mukmin lah yang akan
berada di dalam suasana yang penuh kenikmatan, kan? Dan juga melihat-lihat sambil memerhatikan gelagat orang-orang ataupun nasib yang menimpa orang-orang yang dulunya di dunia sentiasa mempermain-mainkan mereka, kan? Jadi dalam surah Al-Insyiqaq ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hakikat manusia sebenarnya, kan. Kalau dalam surah Al-Mutaffifin juga disebut tentang hubungan, kan, dengan kehidupan yang dilalui oleh manusia ni dengan ahli keluarga mereka dan pengikut mereka, kan. Mereka ini biasanya melalui kegembiraan hidup ini bersama-sama dengan keluarga ataupun ahli mereka, kan. Dan surah Al-Insyiqaq ni juga akan disentuh tentang isu ini, kan, sebagai satu unsur yang penting dalam cara hidup yang dilalui oleh kumpulan manusia, dua kumpulan manusia yang berbeza ni, kan. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerangkan tentang seterusnya hakikat kehidupan manusia, kan, yang menjelaskan, kan, apa yang pada pandangan manusia, kan, dalam surah Al-Mutaffifin ini, kumpulan yang lalai ini, mereka melupakan tentang hakikat ini, kan. Dan surah Al-Insyiqaq ni Allah SWT akan meletakkan nilai yang sebenarnya ataupun menjelaskan nilai yang sebenarnya kepada kehidupan, kebendaan, pangkat dan pengaruh di dunia yang menjadi buruan kumpulan yang pertama tadi, Al-Fujjar ni, kan. InsyaAllah kita akan kita mulakan dengan insyaAllah membaca ayat ini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya yang semestinya dia patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi ini patuh kepada Tuhan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Adapun orang yang catatan yang diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berkata, celakalah aku, binasalah aku. Dan dia akan dimasukkan ke dalam
masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama dengan dia. Sesungguhnya dia mengira bahawa dia tidak akan kembali kepada Rabbnya, Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Alhamdulillah, Allah SWT memulakan surah ini dengan juga menyebut tentang hari kehancuran, hari kiamat, kan? Tapi di dalam surah ini yang disebut hanya sepintas lalu dan ringkas, gambaran yang ringkas saja. Gambaran yang detail telah disebut di dalam surah At-Takwir, surah Al-Infitar, kan? Itu dua surah yang menyebut dengan lebih detail tentang gambaran surah At-Takwir dan Al-Infitar ini surah kembar, kan? So dan surah Al-Infitar juga seperti surah At-Takwir menekankan tentang gambaran hari kehancuran yang detail, seperti mana kita baca hadis yang menjelaskan siapa yang mau melihat tentang gambaran dan merasakan hari kiamat, kehancuran ini, maka dia bacalah dua surah itu dan juga surah Al-Insyiqaq. Tapi surah Al-Insyiqaq ni ada gambaran yang ringkas saja, kan? Cuma disebut apabila langit terbelah, kan? Kerana di sini disebut ringkas kerana keperluannya adalah juga ringkas, kan? Bukan tujuannya untuk menjelaskan keadaan yang amat gawat dan menakutkan itu, seperti mana surah Takwir dan surah Al-Infitar. Tapi di sini dijelaskan ini sebagai hujah, kan? Untuk menjelaskan apa yang akan sampai nanti yang kita akan tengok, kan? So Allah sebut idza samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah, kan? Gambaran ringkas sekilas tentang langit ini itu saja. Kemudian tidak lagi disebut apa-apa yang berlaku selepas berkaitan dengan langit yang terbelah ini. Dijelaskan langit yang terbelah ni, kan, untuk menjelaskan bahawa yang akan menjadikan langit terbelah ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab langit ini adalah binaan yang satu-satunya binaan yang paling terang di dalam pandangan manusia, kan? Setiap orang boleh melihat langit dengan melihat ke atas, kan? Semua di mana-mana kedudukan di dunia ni pun semua orang akan dapat melihat langit ini, yang menjadi bukti satu perkara yang amat penting dan besar, bahawa ini adalah ciptaan Allah Subhanahu, binaan Allah Subhanahu Taala yang paling sempurna sekali, binaan fizikal yang paling sempurna. Seolah dia adalah atap yang menutup bumi, di bumi ini sempurna dari segi seperti mana yang disebut dalam surah Al-Mulk yang kita baca dulu, kan? Allah menyuruh manusia melihat, kan? Lihat langit ini, kan? Dan juga apa yang ada di langit, bintang-bintang dan sebagainya. Kemudian lihat lagi sekali, lihat kalau kamu boleh mencari satu titik kelemahan langit ini, ada retak ataupun ada belahan, ada satu garis retak dan sebagainya di langit yang seluas mata memandang, yang boleh kita lihat, kan? Lebih luas lagi daripada mata memandang. Sebab langit ini dia melingkungi keseluruhan, di mana-mana saja kita berada di atas muka bumi ini, kita akan melihat langit yang biru dan sempurna, tidak ada satu garis pun, kan? Di mana-mana sudut kita lihat langit ini, Allah SWT mencabar kita supaya mencari, kan? Dalam surah Al-Mulk kita baca, kan, thumma rja'il basara, kemudian
kembalikan penglihatan kamu, tengok lagi sekali, karratain, kan, tumarja'il basara karratain yanqalibu ilai, kan, yanqalibu, kan, akan kembali pandangan kamu ini kepada kamu dalam keadaan kamu keletihan, kan? Kamu tidak akan jumpa mana-mana retak. Tapi inilah langit yang dijadikan hujah penting, bahawa yang mencipta langit yang sesempurna mungkin ini, kan? Allah Subhanahu Wa Taala minta 3 kali, kan, diulang cabaran Allah Subhanahu dalam surah Al-Mulk ini supaya kamu melihat, cari di mana ada kelemahan pada binaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak satu garis pun kita akan jumpa di langit yang biru, kan? Kita ada, kalau kita tengok ke atas, kita akan nampak awan, kan? Di atas, di belakang awan itulah langit yang sempurna, kan? Biru, kan? Kalau kita duduk di tempat-tempat yang padang pasir dan sebagainya yang tidak banyak awan, kita akan lihat langit ini lebih jelas kesempurnaan ciptaannya, kan? Yang tidak akan dapat dibuat oleh manusia. Sesempurna mana pun ciptaan manusia atau binaan manusia, kalau manusia buat dinding rumah contohnya, pasti akan ada retak, crack, kan, yang akan muncul ataupun ditinggalkan oleh ciptaan manusianya, kan. Tapi langit, Allah SWT suruh melihat, kerana langit ini adalah satu binaan yang menjadi bukti besar kepada kesempurnaan. Malah Allah kata, Allah SWT bukan saja jadikan dia langit gitu saja, dia jadikan hiasan untuk langit belakang. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dengan bintang-bintang seperti lampu-lampu yang tergantung yang mencantikkan langit yang sempurna ini. Atap yang dibina oleh Allah SWT ini digantung dengan lampu-lampu yang berkelip-kelip di waktu malam, dan di waktu siang apa yang kita lihat berkelip-kelip itu hilang terus, tidak ada tanda langsung, kan. Begitulah Allah SWT menjadikan ciptaannya ini, kan. Disebut di sini langit yang sempurna ini, yang kebiruan licin, smooth, kan, tidak ada apa-apa retak ini, nanti akan sampai masa Allah akan membelah, kan, langit ini, kan, ataupun menghancurkan kesempurnaan ciptaan Allah sendiri, kan. Kerana dia yang mencipta, dia yang berkuasa untuk menghancurkan, menandakan tamatnya tempoh manusia, kan. Jadi kekukuhan ataupun kesempurnaan binaan ini, kan, menjelaskan kepada mereka yang tertipu dan bodoh, kan, tidak dapat memahami hakikat yang sebenarnya, untuk merasakan bahawa binaan yang mereka punya sendiri, istana dan kubu-kubu mereka yang mereka rasa benar-benar kukuh dan dapat melindungi mereka, kan. Allah SWT jelaskan bahawa langit yang selama ini amat kukuh dan tidak pernah tercalar walaupun sedikit pun, nanti akan terbelah dan akan retak, dia hancur pada hari tersebut, dan hari dan datangnya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit ini yang amat kukuh ini, pada hakikatnya, kan, Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan binaan langit yang sempurna ni bukan dengan paksaan, kan. Langit ini dihancurkan oleh Allah SWT dengan kerelaan langit, kan, kerana dia menyadari bahawa dia mesti patuh kepada Allah SWT yang mencipta dia, kan. Ini implikasi dia adalah Allah SWT mengingatkan kepada mereka yang amat degil dan sombong terhadap peringatan Allah SWT ni. Mereka mesti memahami, harus memahami bahawa langit yang pada sangkaan mereka amat kukuh ini pun dan tidak akan hancur, sebenarnya tidak mampu kekal, kan. Bahkan ia amat patuh kepada Allah SWT yang mencipta dia, kan.
Dan apabila diperintahkan untuk menghancurkan dirinya oleh Yang Maha Pencipta, dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi manusia yang amat kerdil, tapi berani menghujah Allah Subhanahu Wa Taala dan mempersoalkan apa yang Allah peringatkan pada mereka, memberi amaran dan peringatan melalui Rasul, dan ancaman-ancaman Allah mereka persoalkan dengan penuh kedegilan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengalihkan pandangan kepada satu lagi binaan yang juga amat biasa dengan manusia, bumi. Wa idzal ardu muddat. Langit tadi disebut dengan hanya menceritakan tentang keadaan langit yang terbelah. Sebab seperti yang kita katakan tadi, poin yang nak dijelaskan itu adalah hanya untuk menarik perhatian kepada binaan yang kukuh ini akan terbelah kerana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dia untuk melakukan sedemikian. Dia akan hancur kerana dia patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sepatutnya dia patuh, kan? Betul tak? Azinat li rabbiha. Azina lahu ni bermaksud, membawa maksud istama'a lahu. Dia mendengar, dia mengikut apa yang dia arahkan, kan? Wa azinat li rabbiha. Dia patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat, haqqun lahu, kan? Yang membawa maksud amat penting, amat essential, kan? Dan amat sesuai sifat dia bagi dia untuk patuh, kerana dia adalah ciptaan daripada Rabbiha, ni kan, Tuhannya, kan? Li Rabbiha wa adzinat li Rabbiha, dia amat patuh kepada Tuhannya. Wa huqqat, dan kepatuhan itu adalah kerana sudah sepatutnya, semestinya dia patuh di atas sifat dia sebagai makhluk yang dicipta oleh Rabbiha. Dia mengenali dan menyedari Tuhan dia yang maha berkuasa ini, kan? Kemudian bumi, wa adhinatil wa idzal ardu muddat. Bila bumi ini muddat, sini maknanya diregangkan, ditarik dan dipanjangkan seperti mana kain. Kalau kita tarik, dia akan jadi stretch, dia akan jadi cekang, kan? Begitulah gambaran dia, bumi ini nanti juga akan diregangkan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua yang ada di atas bumi ini, dia ada gunung, dia ada lembah, dia ada bukit, bukau dan sebagainya, semua ni akan menjadi rata, seperti Allah diregangkan, stretch out, kan? Begitulah juga, kan, yang berlaku, kan? Bumi akan diregangkan, diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi akan mengeluarkan, cast out, memuntahkan apa yang ada di dalamnya, kan? Wa alqat ma fiha, yang ada di perut bumi ini, semua yang berada di perut bumi ini, kan? Bebanan-bebanan yang diibaratkan seperti wanita yang mengandung, kan? Membawa beban, dan semua ni menjadi beban kepada bumi. Dan dalam ayat lain kita baca dulu disebutkan semua ni menjadi beban, dan akhirnya bumi akan menjadi lega apabila dikeluarkan beban yang disimpan selama ini daripada perut dia, kan? Ini termasuklah manusia-manusia yang ditanam, disimpan di dalam bumi ini, dan semua khazanah-khazanah bumi yang tersimpan sekian lama, kan? Khazanah-khazanah bumi ini, galian emas, perak, minyak, dan semuanya apa yang dikejar oleh mereka yang berpengaruh, yang menjadi objek perbicaraan dalam ayat ni, yang dikejar oleh manusia, kan, melambangkan kekayaan dan harta yang mereka cari selama ini. Semua ini akhirnya Allah kata akan dimuntahkan oleh bumi, semua akan keluar, kan, daripada perut bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan semua ini berlaku kerana dia patuh kepada Rabbiha. Wa adzinat li rabbiha. Sekali lagi Allah ulang untuk menjelaskan kesan yang sama dengan apa yang berlaku kepada langit tadi, kan? Langit dan bumi ini kedua-duanya jadi begini kerana mereka patuh kepada perintah Rabbiha, kan? Wa huqqat, dan semestinya lah, seharusnya mereka patuh kepada perintah pencipta mereka.
Jadi semua ini dilakukan dengan sukarela oleh binaan-binaan makhluk-makhluk Allah yang lain. Langit dan bumi yang pada manusia invincible, tidak dapat dihancurkan, tapi mereka akan dengan mudah saja kan, objek-objek yang besar dan gagah, kukuh pada pandangan manusia ni, sebenarnya mereka amat patuh kepada perintah Rabb mereka. Ini adalah gambaran yang dilontarkan kepada manusia supaya manusia melihat diri dia, kan? Seperti mana dalam surah Al-Fussilat Allah ceritakan tentang kepatuhan langit dan bumi ini. Thumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhanun faqala laha walil ard tiya taw'an aw karhan qalata atayna ta'i'in. Kemudian Allah menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, kepada langit dan bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa. Tapi yang nak dijelaskan dalam ayat ni tadi, dua keadaan ni, azinat li rabbiha wa huqqat ilah. Sebab keduanya bila dipanggil oleh Allah SWT, mereka menjawab, kami datang dengan ta'i'in, ataina ta'i'in, dengan rela hati, suka hati, kan? Jadi semua perintah Allah SWT ni kepada makhluk ni sepatutnya, kan, seharusnya, kan, dipatuhi oleh makhluk ni dengan kerelaan hati. Dia kena datang dari dalam diri manusia sendiri, kan, untuk tunduk dan merendah diri kepada Allah SWT. Amatlah tidak layak bagi manusia yang lebih kerdil lagi daripada ciptaan langit dan bumi ni, tapi manusia mempunyai satu ruang dalam hati dia yang ditujukan untuk mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menolak apa yang diingatkan Allah ataupun diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah implikasi yang kita fahami daripada ayat 1 hingga 5 blok yang pertama ni, kan. InsyaAllah saya berhenti dulu kat sini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita sebut ini adalah sambungan daripada isu yang dibincangkan di dalam surah Al-Mutaffifin, kan, di mana mereka-mereka yang fujar ini merasakan diri mereka ada kehebatan, kekuasaan dan keadaan-keadaan yang menyebabkan mereka lalai dan tidak menyedari, tidak merasai apa-apa apabila mereka mencabar dan juga mendustakan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan baca juga, kan, yang disebut sebagai sijin dan illiyin di dalam surah Al-Mutaffifin ini, itu kitab catatan mereka akhirnya akan diserahkan kepada mereka dalam keadaan yang tertentu pula, kan. Itu sambungan yang kita akan jumpa dalam surah Al-Insyiqaq ni, terhadap episod yang mula dijelaskan dalam surah Al-Mutaffifin ni, kan. InsyaAllah jangan ke mana-mana, kan. Besok mula kelas mula tugas jabat, kan, di sini di UM ni. Tapi pagi insya-Allah kita akan mulakan pukul 7 pagi seperti biasa untuk meneroka surah ini. Kita harap insya-Allah kita akan habiskan ke semua surah di grup yang ketujuh ni sehingga akhir Al-Quran Al-Karim ni, kan. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.